السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis, an Abi Wa'il Syaqiq bin Salamah radhiyallahu anhu, kata dia, kana Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yudzakkiruna fi kulli khamis marrah. فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. فقال أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا، أو كما قال، حديث صحيح متفق عليه. Daripada Abi Wa'il Syaqiq bin Salamah radhiyallahu anhu, kata Abu Wa'il, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia mengajak sahabat-sahabat dia sekali seminggu. Ibnu Mas'ud, tuan-tuan, ini nama-nama besar lah. Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, ini semua nama-nama besar. Nama dia betul-betul Abdullah bin Mas'ud. Dipanggil dia dengan nama Ibnu Mas'ud. Dia satu orang alim yang diiktiraf alim dia ni oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan Nabi pernah kata, kalau sekiranya kamu nak tahu maksud ayat Quran yang sebenar, tanya Ibnu Mas'ud. Itu kira satu endorsement daripada Nabi. Nabi endorse, Nabi mengesahkan, Nabi kata kalau tanya orang ni tak silap dah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia yang begitu punya alim, dia yang begitu punya berilmu, dia mengajak sahabat-sahabat lain ni fi kulli khamis, hari Khamis malam Jumaat, dia mengajak sekali seminggu. Faqala lahu rajul, maka satu orang sudah bagi cadangan dekat dia. Dia ni kata, ya Aba Abdirrahman, lawadidtu annaka zakartana kulla yawm. Ada satu orang pergi jumpa Abdullah bin Mas'ud ni, dia kata, ya Aba Abdirrahman, dia kata, wahai Abdullah bin Mas'ud, lawadidtu annaka zakartana kulla yawm. Dia kata, aku suka sangat kalau boleh hang mengajak kami tiap-tiap hari. Dia kata seminggu sekali ni berasa lagu tak cukup. Kalau boleh tiap-tiap hari lah. Banyak ni ilmu Allah ni macam laut. Ilmu yang ada di atas muka bumi ni, ilmu agama ni sahaja pun luas macam laut. Kalau duk mengajak seminggu sekali ni, bila nak habis? Maka kata dia ni dekat Abdullah bin Mas'ud, dia kata, aku suka sangat kalau kamu boleh mengajak kami kulla yaum, tiap-tiap hari.
Faqala, jawab Ibnu Mas'ud, dia kata, ama innahu yamna'uni min dhalik. Kata dia, sebenarnya yang mencegah, yang melarang, yang membuatkan aku tak mau nak mengajak tiap-tiap hari ni bukan pasal apa, dia kata. Anni akrahu an umillakum, aku takut kok saya lagi hampa jadi boring. Dia kata, aku bukan tak boleh nak mengajak tiap-tiap hari, tang aku tak apa. Dia kata, aku takut hampa. Takut itu biasalah tuan-tuan, manusia biasalah dia cepat jemu. Itu sifat manusia. Dia antara sifat manusia ni, dia cepat jemu. Dia mengaji sekali, mengaji dua kali, dia mengaji setahun, dia berasa macam dia pandai lah. Dia kata, puji medo abang yang tu aku tak ada dengar. Itu semua buah tu, buah jemu. Buah tu buah jemu. Padahal dulu Allahu Akbar, dia dengar kawan ni, dia kata, dia kata ilmu tak habis lah, dia kata. Aku tak mengaji kat orang lain lah, aku mengaji kat dia ni seorang lah. Dulu punya cerita. Tapi buat saya kerana duk dengar selalu, tak mau dah. Jemu. Kita di rumah pun, kalau tiap-tiap hari duk kena ayam goreng. Wahai makan lo ayam ni hebatlah. Tapi kerana selalu duk kena ayam goreng, satu hari dia kata kat bini dia, hang tak hati masak lain. Nampak? Ini sifat manusia. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia satu manusia cerdik. Dia mengajar seminggu sekali. Bila seminggu sekali, kawan yang dengar ni berasa sekali ni tak cukup, mau lebih lagi, minta kalau boleh tiap-tiap hari. Maka jawab Abdullah bin Mas'ud, dia kata, bukan ada benda yang melarang aku mengajar hangpa tiap-tiap hari. Aku boleh kalau nak mengajar tiap-tiap hari. Aku bukan pergi mana, aku duduk ada sini. Tapi aku tak mau dengan kerana duk pulun tiap-tiap hari ni, satu hari kamu jemu. Wa inni atakhawwalukum bil mau'izati kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna biha. Dia kata, dan sesungguhnya aku kalau boleh, aku nak selang-selang dalam soal memberi mau'izah ni, dalam soal memberi pengajaran ni, kalau boleh biarlah berselang-selang. Seperti mana Nabi SAW berselang-selang di dalam memberi pengajaran kepada manusia. Nabi pun tuan-tuan, zaman dia bukan kata Nabi ni sampai tiap-tiap hari. Tak juga. Ada waktu, ada ketika, ada hadis yang menceritakan Nabi ni lepas semayang subuh Nabi cakap, lepas semayang zuhur Nabi cakap, lepas semayang asar Nabi cakap. 5 waktu semayang, 5 kali Nabi bagi bercakap dekat sahabat. Ada hadis yang cerita macam tu. Tapi hadis tu tak kata Nabi buat tiap-tiap hari. Dia ada waktu Nabi buat macam tu, waktu yang Nabi rasa perlu. Bahkan berdasarkan amalan Nabi SAW, Nabi juga selang-selang di dalam memberi pengajaran kepada sahabat-sahabat dia. Maka Abdullah bin Mas'ud kata, aku buat ni macam mana Nabi buat, dia kata. Nabi pun bukan kata sampai tiap-tiap hari, Nabi pun berselang-selang hari. Maka aku buat macam ni, tak lari daripada yang dibuat oleh Nabi SAW. Pasal apa Nabi buat macam tu? Dia kata, makhafatas sa'amati alaina. Nabi takut kok jadi jemu ke atas kita semua. Hadis itu hadis sahih, muttafaqun alaih. Sepakat semua ulama hadis mengatakan itu hadis sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Dia sebuah hadis riwayat daripada Abil Yaqzan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma. Kata dia, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna tula salati ar-rajul wa qisara khutbatihi ma'innatun min fiqhi fa'atilu salah wa aqsiru al-khutbah, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Ammar bin Yasir
radhiyallahu anhu. Ini juga nama besarlah, Ammar bin Yasir. Yang kumpulan nasyid apa duk menyanyi lagu Sumayyah tu, Sumayyah tu mak dia, mak kepada Ammar bin Yasir. Satu keluarga kena dera. Mak dia kena ikat kaki, kena ikat tangan, orang bakar besi panas menyala, cucuk kemaluan sampai mati. Mak kepada Ammar bin Yasir. Pak dia orang tambat kaki, tambat tangan pada satu batang kayu, panggang atas api. Ammar bin Yasir. Ini satu keluarga cukup hebat dari segi ketahanan mereka di dalam nak mempertahankan akidah Islami yang ada pada diri mereka. Daripada Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, kata dia, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Nabi, inna tula salati rajul wa qisara khutbati ma'innatun min fiqhi. Nabi kata sesungguhnya satu orang yang semayangnya lebih panjang dan khutbahnya lebih pendek, maka itu menunjukkan itu orang faham agamanya. Nabi kata begitu. Nabi kata kalau sekiranya kamu pergi masjid semayang jemaat ke semayang apa ke, khatib yang membaca khutbah tu dia pendek aja, khutbah dia ringkas aja, semayang dia lebih panjang daripada khutbah, itu menunjukkan khatib itu satu orang yang faham agama, itu orang betul-betul pandai, dia kata. Ini orang ni agama dia kadang-kadang dia punya penilaian dia tak macam kita nilai. Kita nilai ni siapa boleh bagi khutbah lagi panjang, dia lagi champion. Kalau dia boleh tarik khutbah sampai orang masuk pejabat boleh lewat, dia lagi champion. Siapa yang boleh khutbah teks tak ada abang selai depan, pegang tungkat saja, tinggal tungkat dia tak balik turun ke bawah. Khutbahnya begitu garang, berapi-rapi dan sebagainya. Sampai pukul 2.30 baru habis khutbah, baru nak semayang jemaat. Nu kawan nak masuk kerja, kawan nak apa, semua jadi kalang pukang habis. Depa kata dia champion sungguh. Nah, agama tak kata dia pandai. Nabi SAW pula kata sebaliknya. Nabi kata, inna tula salatir rajul wa qisara khutbatih ma'innatun min fiqhi. Nabi kata sesungguhnya satu orang yang semayang, khutbahnya pendek, semayangnya lebih panjang daripada khutbahnya, maka itu orang faqih, itu orang faham, itu orang pandai dalam agamanya. Maka kata Nabi, fa'atilus salah wa aqsirul khutbah. Nabi kata maka hendaklah kamu panjangkan sikit sembahyang dan pendekkan khutbah. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Khutbah ni tuan-tuan, biar ringkas tetapi berkesan. Daripada melalut-lalut sampai orang tak tahu apa dia kata hari ni. Sampai habis khutbah orang keluar, tengok jam semua, panjang betul khutbah. Orang tanya balik, apa tajuk apa hari ni? Tajuk apa tu musin habis semua. Saat lagi dengar cerita ombak, saat lagi dengar cerita musin, dia kata. Tak tahu aku penin lagu kena alun, kena ombak laut juga. Rupanya yang panjang tu tak berkesan. Nabi SAW kata ringkaskan khutbah itu, tetapi biar ringkas yang membawa kesan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Tonton tengok macam mana Nabi SAW menggunakan pendekatan psikologi di dalam berdakwah. Itu dia nak bagi tahu. Nabi SAW dia menggunakan pendekatan psikologi. Bercakap sampai orang jemu buat apa? Bercakap jangan sampai orang jemu. Orang duk syok-syok, cukup. Maka orang suka nak dengar lagi, orang suka nak dengar naik. Dapat sekali sampai orang tu muntah-muntah tak nak dengar, tak mau lu betul, tak berkesan. Maka itu pendekatan tidak menggunakan psikologi. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu, kata dia, baina ana
usalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam iz aqasa rajulun minal qaum faqultu yarhamukallah faramani al-qaum bi absarihim faqultu wa thukla ummiyat ma sya'nukum tanzuruna ilayya faja'alu yadribuna bi aydihim ala afkhadhihim falamma ra'aituhum yusammitunani lakinni sakattu falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fabi abi huwa wa ummi ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'liman minhu fawallahi ma karahani wala darabani wala syatamani qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam inna hadhihi as-salah la yasluhu fiha shay'un min kalamin nas innama hiya at-tasbih wat-takbir wa qira'atul Qur'an أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام وإن منا رجالا يأتون الكهان قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تأتهم قلت ومنا رجال يتطيرون قال ذلك شيء يجدونه في صدورهم fala yasudduhum atau kama qala hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu, kata Muawiyah bin Al-Hakam, kami tengah duduk semayang sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muawiyah cerita, Muawiyah bin Al-Hakam dia cerita duduk semayang, Nabi jadi imam. Idza atasa rajulun minal qaum, tiba-tiba salah seorang daripada makmum hak duduk semayang ni bersin. Tengah-tengah duduk semayang ni seorang daripada hak ramai-ramai ni terbersin. Faqultu yarhamukallah. Muawiyah bin Al-Hakam ni dia pun salah seorang yang duduk semayang ni. Bila dengar kawan bersin dia pun yarhamukallah. Kawan mengaji tapi mengaji tak habis. Dia mengaji tapi dilambat misalnya. Masa orang start kuliah tak main lagi. Dah kuliah tengah duk jalan dah 20 minit dah kuliah berjalan baru dia main. Dia main dia dengar tang tu. Dia dengar tang Tok Guru abang kata kalau orang bersin kita sunat kata, kawan yang bersin kata alhamdulillah, kita kena kata yarhamukallah. Dia dengar tang tu aja. Maka dia tak tahu. Kata kalau dalam semayang tak boleh kata, dia tak tahu. Dia duk ingat bila sebut alhamdulillah, bila bersin ya yarhamukallah lah. Macam kita lah, kita duk mengaji, kata sunat bagi kita bila jumpa sama-sama saudara Islam ni assalamualaikum. Dia faham yang tu. Dia main ni, orang tengah duk mengaji, tengah guru tengah duk mengajar, duk main assalamualaikum nak bunyi di sana tu. Agak jenis lagu ni lah. Tak disuruh orang tengah duk mengajar apa semua ni main duk pergi, orang tengah duk sembahyang jemaah dia baru main assalamualaikum bunyi di luar. Tak disuruh macam tu. Bagi salam tu disuruh, tapi tengok waktu lah, tengok ketika. Dia pakai pukul borong lah. So kata jumpa salam langsung. Sampai pergi di pintu jamban tengok ada orang dalam, tolak tak boleh, tolak tak boleh. Assalamualaikum bunyi di luar ni. Nak test tengok dalam ada orang ke tak. Tuan-tuan, benda ni jadi. Maka berlaku satu kali kepada Muawiyah bin Al-Hakam. Jadi ke dia ni, Muawiyah bin Al-Hakam ni tengah duduk semayang sama dengan Nabi. Nabi jadi imam, tengah-tengah duduk semayang ada satu hamba Allah bersin. Bila bersin aja dia pun yarhamukallah, merasa steady dah kan. Bila dia sebut lagu tu faramanil qaum bi absarihim, kawan-kawan lain hak duk semayang ni pakai duk keling kat dia. Kawan hak semayang ni pun kan pakai keling.
Ini cerita hadis ni zaman awal-awal Islam. Zaman awal-awal Islam. Bila dia sebut yarhamukallah, kawan sebelah pun macam dia tengok. Apa? Dia ingat lagu tu lah, kan? Dia kata faramanil qaum bi absarihim, maka semua orang pun pakat tengok, dia kata. Faqultu, dia pula bila perasan orang pakat duk keling kat dia, pergi kata pula lagi. Dia kata wasukla ummiya, dia kata jahanam aku. Dia pergi kata, bukan dia ingat dalam hati tak, dia kata. Ma sya'nukum tanzuruna ilayya, dia kata apa hal ni hampa pakat duk tengok aku ni? Dia bercakap dalam semayang, dia bercakap, ma sya'nukum, apa hal dengan hampa ni? Tanzuruna ilayya, hampa duk tengok aku pasal apa? Dia kata. Dia rasa dia tak salah. Kawan tu tadi berasin dan dia kata yarhamukallah, benda ni Nabi ajar. Dia kata aku buat benda hak Nabi ajar, apa salah tang mana? Lu tengok-tengok apa? Ini hadis tuan-tuan, ni hadis cerita ni, benda ni jadi. Faja'aluna yadribuna biaydihim ala abkhadhihim. Bila dia pergi bercakap lagu tu dalam semayang, maka habis ni makmum sahabat-sahabat lain hak duk semayang ni, yadribuna biaydihim ala abkhadhihim. Depa pakat duk tepuk tangan pi di paha. Buat lagu tu. Ni kawah ada semayang ramai-ramai ni. Falamma ra'aituhum yusammitunani lakinni sakattu. Dia kata bila aku fahamlah depa ni nak suruh aku diam, dia kata sakattu, maka aku pun diam, tak cakap dah, senyap. Senyap tu bukan senyap habis tak, senyap duk ketak. Mampu aku buat silap tak lagi, mampu dia kata. Lepas ni duduk semayang lagi, senyap. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bila habis semayang bagi salam semua, fa bi abi huwa wa ummi, Muawiyah bin Al-Hakam, dia kata demi bapa aku, demi mak aku, dia kata ma ra'aitu mualliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'liman minhu. Muawiyah kata aku tak pernah jumpa satu orang guru yang semacam Nabi ni. Aku tak pernah jumpa, sejak daripada aku hidup, seumur hidup aku tak pernah jumpa lah guru macam Nabi ni. Dan selepas daripada ni pun aku pasti tidak akan ada guru macam Nabi ni, dia kata. Fawallahi, kata Muawiyah, demi Allah, ma karahani wala darabani wala syatamani. Dia kata Nabi bila habis-habis semayang, kok kata nak marah aku dok sekali-kali, kok kata nak pukul aku dok sekali-kali, kok kata Nabi nak maki aku dok sekali-kali. Ketak tak kira dah jadi ni, dia ingat habis ni mampu dah, dia kata. Puak ni pakat lukur orang sekali pun cukup lah, dia kata. Nabi pula pergi bubuh pula stay lagi, aku tak tahu apa nak jadi hari ni, aku buat silap semua dah hari ni. Duk susah hati. Susah hati nak tunggu apa nak jadi ni lepas Nabi bagi salam ni. Tengok-tengok, dia kata wallahi demi Allah, dia kata aku tak akan jumpa dah guru semacam mana Nabi ni. Nabi habis-habis semayang, kok kata nak marah pun tak, kok kata Nabi nak pukul dia pun tak, kok kata Nabi nak maki dia pun tak, kok kata Nabi nak berjatuh maruah dia pun tak, kok kata Nabi nak perkecil-kecilkan dia, nak perkunun-kunun dia, tak. Nabi tak buat macam tu semua. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi habis semayang beralih tengok semua orang, Nabi kata inna hadhihi salat. Nabi kata kita ni tadi semayang, Nabi kata tadi kita semayang, la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Nabi kata dalam semayang tak boleh, Nabi kata bercakap dengan cakap-cakap manusia, tak boleh, Nabi kata. Innama hiya tasbih wa takbir wa qiraatul Quran. Nabi kata yang kata semayang ni takbir. Mula dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian takbir intiqalat, apa semua takbir, wat tasbih, dan juga tasbih subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, semua tasbih, wa qiraatul Quran, dan selain daripada tu bacaan Quran, baca Fatihah, baca surah dan sebagainya, itu semayang. Lain pada tu tak boleh masuk. Dia bila Nabi kata begitu, Nabi tak tanya. Nabi kata siapa tadi yang bila buat, Nabi tak tanya.
Nabi tak penjatuh ayak muka dia. Nabi tak tanya siapa yang tadi pergi buat keloloh. Nabi tak tanya. Nabi cuma beralih, Nabi bagi satu ta'lim, Nabi bagi satu pengajaran untuk semua orang. Hari ni ada satu orang buat silap, tapi semua orang kena ambil ingat benda ni. Semayang tak boleh duk campur dengan cakap-cakap lain daripada tasbih, lain daripada takbir, lain daripada qiraatul Quran. Itu semayang, Nabi kata. Bila Nabi kata macam tu, dia ni yang kata Muawiyah bin Al-Hakam ni, dia ni duk berasa bersalah, guilty conscience, ada rasa bersalah tu. Dia kata ya Rasulullah, inni hadithu ahdin bil jahiliyah. Dia kata ya Rasulullah, aku ni baru. Dia kata aku baru masuk Islam. Dia kata aku baru tinggal zaman jahiliyah, aku baru masuk Islam. Jadi kalau ada salah silap ni, minta maaf lah. Dia mengaku depan Nabi. Kata dia, waqad jaa Allahu bil Islam. Aku baru aja Allah buat main Islam dekat aku. Aku baru tinggal zaman jahiliah, aku baru masuk Islam. Jadi kalau aku buat salah tu, adat bagi orang yang baru dengan Islam. Wa inna minna rijalan ya'tuna al-kuhan. Aku baru mai daripada satu zaman di mana zaman itu orang semua pakai cari bomo. Kuhan daripada perkataan kahin. Kahin maksudnya tok bomo. Aku baru mai daripada zaman tu. Apa jadi pun pergi jumpa bomo. Nak tahu esok nak jadi macam mana? Tanya bomo. Barang hilang, tanya bomo. Aku mai daripada zaman tu, zaman di mana ya'tunal kuhan. Orang apa pun rujuk dekat bomo. Aku mai daripada zaman tu, dia kata. Nabi kata kat dia, qala, Nabi kata, fala ta'tihim. Nabi kata tak apa, lepas-lepas, tapi lepas ni jangan jumpa lagi dak bomo. Nabi kata begitu, fala ta'tihim. Hak lepas-lepas tak apa, itu kita tak tahu, lah kita dah tahu. Fala ta'tihim, maka jangan lagi mendatangi mereka ini. Nabi kata. Dia kata lagi, wa minna rijalun yatatayyarun. Dia kata, dan aku ni mai daripada satu zaman di mana kami ni yatatayyarun. Kami percaya kepada sangka-sangka yang tertentu. Yatatayyarun daripada perkataan tayrun, daripada perkataan burung. Tayr makna burung, yatatayyarun ni percaya burung. Dengar burung bunyi, ni ada orang nak mati malam ni. Yatatayyarun. Burung macam ni percaya macam ni, percaya macam ni. Aku mai daripada zaman tu, zaman di mana percaya karut-karut ni banyak. Ni tuan-tuan, kita nak habis dah bulan Zulhijjah, nak habis dah. Nak mai bulan Muharram, nak mai bulan Safar. Ramai lagi daripada kalangan kita ni, oh tak mau ni kenuri apa tak ubat ni dalam masa yang terdekat ni. Tak ubat. Pasal apa? Yang tak ubat tu pasal apa? Adakah satu ayat Quran ke, adakah satu hadis ke bagi tahu kata tak boleh duk buat kenduri kahwin, tak boleh duk buat akad nikah, tak boleh duk buat dalam musim-musim bulan Muharram, dalam bulan Safar apa semua, tak boleh buat? Adakah ayat Quran ataupun hadis yang sahih yang melarang buat benda-benda macam ni? Ada. Tapi sebati dalam masyarakat kita hari ni sudah sebati dengan faham karut ni. Kepercayaan pergi buang bala dengan mandi bulan Sapang apa semua tu, kepercayaan tu 60% dah tak ada dah, 40 ada lagi. Nak pergi berhimpun di Pantai Merdeka mandi buang bala tak ada dah lah ni, tak ada dah. Tapi tak buat kenduri bulan Sapang ada lagi, 40% ada lagi. Ada ni orang main tu jumpa kata, ustaz, Allah, dia kata nak jemput ustaz ni apa minggu depan nak buat apa nama akad nikah anak saya. Dia kata saya pun kalut. Dia kata no pihak belah laki-laki no nak buat juga minggu depan juga. Saya kata nanti selalu tak bersedia lah, nanti tak mau dah pasal lepas ni nak main bulan Muharram bulan Sapang tak mau. Awak pasal apa? Bulan Muharram bulan Sapang tak boleh buat pasal apa? Oh, dia kata jangan duk cari pasal. Percaya lah, percaya. Jangan duk cari pasal, dia kata. Bulan-bulan ni jangan duk cari pasal. Dia kata saat lagi hang menyesal tak sudah. Percaya. Nak pindah rumah ni, ni bulan Sapang ni tak boleh ni. Tunggu bagi habis bulan Sapang ni. Pasal apa ni, kalau pindah bulan Sapang ni tu anak pindah jadi lapang. Percaya. Kepercayaan macam ni orang putih kata superstition and belief. Dia kata, ayat ni orang Arab kata yatatayyarun. Percaya kepada benda karut-marut.
Maka Muawiyah bin Al-Hakam, dia kata dekat Nabi, dia kata aku baru keluar daripada zaman tu, zaman percaya kepada benda karut-marut ni. Aku baru keluar daripada zaman tu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata kat dia, zalika syai'un yajidunahu fi sudurihim. Nabi kata hak tu nak buat macam mana? Depa percaya benda tu ada dalam dada depa. Percaya, Nabi kata. Fala yasudduhum. Nabi kata kadang-kadang kita tak boleh nak halang depa ni dengan kepercayaan depa ni, tak boleh nak halang. Tapi tang kita habaq kata tak boleh percaya macam tu. Nak halang dia daripada percaya tu tak boleh. Pasal apa? Pasal benda tu sudah sebati fi sudurihim, di dalam dada-dada mereka. Cuma Nabi SAW kata, kita dah tahu, kita jangan buat. Hadis itu hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita ambil yang tiba. Tuan-tuan, pelan-pelan tuan-tuan. Benda-benda tak elok, benda-benda tak betul, benda-benda tak kena dalam masyarakat ni pelan-pelan. Sebab masyarakat hari ke hari makin jelek, makin faham, makin reti, makin baca Quran, baca hadis, semakin nampak kebenaran. Maka pelan-pelan masyarakat akan tinggal benda-benda hak tak betul, hak karut-marut, hak silap, hak sebagainya akan ditinggal pelan-pelan. Mudah-mudahan satu masa kita akan duduk dalam satu zaman di mana Islam itu diikut sepenuhnya, insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 4. Nurul Ihsan jilid 4. Kita masih dalam tafsir surah Al-Ahqaf. Surah Al-Ahqaf. Muka surat 74. Muka surat 74. Kita masuk surah Al-Ahqaf ayat 9. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qul ma kuntu bid'an minar rusul. Kata olehmu wahai Muhammad, tiada aku itu bid'ah, yakni mula jadi rasul daripada segala rasul-rasul. Telah banyak rasul dahulu daripada aku, maka betapa kamu dusta kepada aku. Ini dia start ayat ni nak cerita tentang Nabi SAW bila berhadapan dengan orang kafir Quraisy. Nabi habaq dekat mereka. Nabi kata aku ni bukanlah bid'ah, bukanlah bid'an minar rusul. Aku bukanlah Nabi yang pertama. Sebelum aku ni ada berapa ramai Nabi dah ada. Dalam kitab-kitab dulu, dalam kitab Zabur, dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil, semua pun ada cerita pasal Nabi-Nabi. Hampa semua pun biasa dah dengar tentang Allah bangkitkan Nabi. Apa masalah hampa sampai tak boleh nak terima aku jadi Nabi? Nabi kata, kalau aku Nabi yang pertama, susah nak terang dekat orang. Sebut Nabi pun orang tak faham Nabi ni apa. Nak kena duk habaq pula Nabi ni adalah manusia biasa tetapi dia dipilih oleh Allah, dia terima. Nak kena duk terang pula panjang. Pasal apa? Pasal orang tak pernah dengar perkataan Nabi. Tapi Nabi Muhammad SAW dia Nabi pengatik. Sepatutnya tak payah terang banyak-banyak dah. Pasal apa? Pasal orang dah tahu dah tentang Nabi ni. Cuma Nabi nak bagi tahu, akulah Nabi akhir zaman. Yang apa duk dengar kata nak bangkit menjelang akhir zaman. Akulah Nabi akhir zaman itu. Maka Nabi SAW kata, ma kuntu bid'an minar rusul. Bukanlah aku ni bid'ah, yakni mula jadi Nabi daripada Nabi-Nabi. Bahkan telah banyak Nabi yang dahulu daripada aku. Maka betapa kamu nak mendustakan aku. Firman Allah, wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum. Dan tiada aku ketahui apa diperbuat dengan aku dan dengan kamu pada dunia ini. Nabi kata, bukan kata hampa, aku pun tak tahu apa nak jadi saat lagi, apa nak jadi malam ni, apa nak jadi pagi esok, apa nak jadi minggu depan, apa nak jadi bulan depan. Bukan kata hampa tak tahu, aku yang Nabi ni pun tak tahu. Nabi kata, Nabi ni pun manusia juga. Nabi tak tahu kalau Allah tak bagi tahu. Maka Nabi terang dekat orang-orang kafir Quraisy, benda yang nak jadi ni siapa pun tak tahu. Baru ni saya cerita di masjid mana. Ni duk edar dalam internet ni, Allahu Akbar. Tahun 2005, tahun yang menggemparkan. Duk edar dalam internet merata tempat.
Saya ni yang haduk hantar main dalam mailbox pun cukup banyak, yang photostat main hantar bagi ustaz ni, tengok ustaz ni tolong kurai. 2005 tahun yang menggemparkan. Mereka ambil sumber, nak mula cerita ni, mereka ambil sumber daripada sumber daripada NASA, Angkasa Lepas Amerika Syarikat. Jadi NASA menjangkakan dalam bulan Ramadan anak mai ni akan berlaku 2 gerhana. Akan jadi gerhana matahari, lepas itu akan jadi gerhana bulan. Gerhana matahari dijangka akan jadi awal Ramadan. Lepas itu lepas daripada pertengahan Ramadan sikit akan jadi gerhana bulan. Kemudian mereka buat mai pula satu hadis. Hadis tu bukan hadis sahih. Buat mai pula satu hadis yang tak tahu taraf hadis tu hadis apa. Buat mai pula kenun dalam hadis tu kata apabila berlaku 2 gerhana dalam satu bulan Ramadan, maka kiamat sudah dekat. Betul buat mai pula. Takat tu tak apa lagi, buat mai pula lagi beberapa ramalan peristiwa-peristiwa besar yang akan jadi di dalam tahun 2005. Bermula dengan kemangkatan Al-Malik Fahad, Raja Saudi. Oh, boleh duk ramal pula kau tu nak mati dalam tahun 2005. Kau tu sakit banyak tahun dah. Sebelah ni pun tu sakit lagi. Pemerintahan Saudi ni dipangku oleh anak dia, Al-Malik Abdullah ni. King Abdullah pangku. Al-Malik Fahad sakit lama dah. Sebelum Ahmad Didat, pendakwa South Africa yang terkenal itu sakit, sebelum tu lagi Al-Malik Fahad dah sakit dah. Dia ramalkan kau tu nak mati tahun 2005. Lepas tu diikuti dengan beberapa ramalan yang macam-macam. Akan berlaku tumpah darah dekat dengan Jamrah untuk musim haji yang akan datang. Akan berlaku macam-macam. Last sekali diikuti dengan seruan supaya orang-orang Islam semua siap sedia. Suruh simpan segala beras, segala apa semua, dengan ubat nyamuk, dengan apa ni, basikal, dengan spare part basikal pun suruh simpan. Ni duk edar dalam internet ni. Tuan-tuan, Islam dah begitu awal-awal dah. Tak ada siapa tahu apa nak jadi tak lagi. Tuan-tuan sembang apa nak jadi bulan Ramadan tahun ni. Tuan-tuan sembang ni hak nak jadi tak lagi. Lah ni duk ada pukul 8.40. Pukul 9 tak lagi nak jadi apa kita tak tahu lagi. Pukul 9 tak lagi ni nak jadi apa kita tak tahu lagi. Saya hadut baca kitab ni pun tak tahu pukul 9 boleh habis tak boleh habis baca kitab ni. Dan habis kata tak dan habis kata tengah duk bercakap tidur sengak atas meja ni pun boleh. Dia tak tahu apa nak jadi, tak tahu. Tapi Allah tahu. Dan kita tidak diberi hak oleh Allah untuk nak kata tak lagi nak jadi apa. Tak boleh. Bahkan Islam ajar kita apa pun kalau nak bercakap tentang benda masa depan, insya-Allah kena sebut. Ustaz, bulan depan kuliah ada tak? Insya-Allah. Tak boleh kata bulan depan, tentulah apa pasal apa yang tak ada pula, tak boleh jawab betul. Tak boleh, kita kena kata insya-Allah. Maksudnya jika diizinkan Allah. Pasal apa? Pasal kita tak tahu Allah nak izin ke tak izin. Dah ke bulan depan lagi 2 hari sebelum nak mai tarikh kuliah kita, tsunami je jadi nu daripada Tanjung Pendang dia ombak sampai tang ni ke apa, ke mana kita nak pergi? Tak boleh cakap. Semacam mana orang Aceh tak sangka hak benda nak jadi itu sampai berapa kilometer tengah darat nu ombak, bukan cakap ombak PDP ni dengan kelajuan berapa ratus kilometer sejam, tak sangka. Demikian benda nak jadi ni. Maka Nabi SAW baca dekat orang kafir Quraisy, Nabi kata wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum. Nabi kata dan tiada aku tahu apa diperbuat dengan aku dan dengan kamu pada dunia ini. Nabi kata aku pun tak tahu esok apa nak jadi ke aku, demikian juga hampa pun tak tahu apa nak jadi ke hampa, aku tak tahu apa nak jadi ke hampa. Siapa pun tak tahu masa depan nak jadi macam mana. Orang yang tak menikah lagi tak boleh bercakap kata aku esok anak mau 10 orang, tak boleh bercakap. Kita dah ada anak-anak kecil-kecil ni, tak boleh cakap kata hak ni aku nak pergi jadi doktor, hak ni nak pergi jadi engineer, hak ni nak pergi jadi lawyer. Tak boleh bercakap pasal kita tak tahu. Kita kata insya-Allah saya nak didik anak bagi elok-elok, nak bagi dia berjaya di dunia, akhirat dia bahagia. Takat tu aja. Insya-Allah saya nak buat macam tu, mudah-mudahan Allah Taala turut serta dengan niat baik saya. Takat tu aja.
Kata dia, maka adakah dihambat keluar aku daripada negeri aku? Nabi kata, aku tak tahu. Ni sehari dua ni aku boleh duduk di Mekah. Ni ayat yang kita baca ni surah Al-Ahqaf, ini surah Makkiyah. Ayat ni turun di Mekah. Nabi kata, aku tak tahu apa nak jadi kat aku. Aku tak tahu, mungkin minggu depan semua orang pakai angkat tangan, nyatakan sokongan tak berbelah lagi dekat aku. Tapi mungkin minggu depan semua orang pakai angkat batu punggai aku, dan aku kena lari keluar daripada Mekah, tanah tumpah darah aku. Aku tak tahu apa nak jadi. Kita hari ni ada anak 5 orang, belah ni dengan penuh kasih sayang. Belah anak kita ni 5 orang dengan penuh kasih sayang. Kita tak tahu esok kita tua, esok 5 orang boleh belah kita ke tak? Tak tahu. Tak tahu. Kita nak kata saya jaga mereka elok, saya percaya mereka esok berebut nak jaga saya. Tak boleh cakap tuan-tuan. Tak boleh cakap. Mereka berebut nak hantar kita pergi hospital lah dah. Tak boleh cakap. Maka Nabi SAW kata, aku tak tahu apa nak jadi. Adakah dihambat keluar aku daripada negeri Mekah, negeri aku ni? Ataupun dibunuh aku seperti mana diperbuat dengan segala Nabi-Nabi yang dahulu daripada aku. Dan aku pun tak tahu, tahukah ke depan esok mereka pakat nak bunuh aku. Rupa-rupanya macam Nabi kata jadi, tuan-tuan. Macam Nabi kata jadi. Orang pergi kepung rumah Nabi pada malam Nabi nak hijrah tu. Rumah Nabi dah pun dikepung. Dah pakat dah. Kalau Muhammad keluar aja, kita pukul dia darbatan wahidah. Sekali pukul aja. Semua suku kaum hak ada ni, kita sekali rembah dia. Biar darah dia merecik mai kena baju kita semua, dan tak ada siapa akan dipersalahkan. Bahkan semua orang akan terlibat di dalam benda ni. Dah pakat sampai macam tu. Tapi wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Nabi keluar depan-depan mereka. Tak ada siapa pun sedang Nabi keluar daripada rumah dia. Tapi Nabi habaq dah, aku tak tahu benda nak jadi macam mana. Dan adakah dilontar kamu dengan batu daripada neraka macam mana Abrahah, ataupun dimasukkan kamu ke dalam tanah macam mana umat Nabi Lut? Nabi kata, aku tak tahu. Sama ada aku nak kena halau keluar daripada Mekah ke tak ke, aku tak tahu. Hampa pun tak tahu. Sama ada lepas ni Tuhan nak buat mai bala, hantar mai burung ababil, bawa batu daripada neraka mai lepas atas kepala hampa. Macam mana yang burung ababil bawa batu mai lepas atas kepala Abrahah dan tentera dia. Mungkin hampa boleh kena benda ni, aku tak tahu. Dan mungkin juga kerana bantah, kerana engkar hampa tak mau ikut seruan aku ni, Allah terbalikkan hampa masuk dalam bumi, masuk dalam tanah, seperti mana umat Nabi Allah Lut alaihi salam kena. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, seperti mana diperbuat pada segala kafir yang dusta nabi-nabi mereka itu dahulu kala. Firman Allah, in attabi'u illa ma yuha ilayya, maka tiada aku ikut melainkan Quran yang diwahyíkan kepada aku. Nabi kata, tu semua aku tak tahu dan aku pun tak mau fikir. Cuma aku nak beritahu satu. Nabi kata, aku percaya kepada Quran yang Allah wahyukan kepada aku. Tuan-tuan tengok yang kata Nabi Muhammad ni, oh cukup cantik. Dia kira satu hun pun tak lari. Macam mana Allah sebut dalam Quran, macam tu aku punya kepercayaan. Lagu mana Allah sebut, lagu tu aku percaya. Dan sebahagian daripada sahabat Nabi mempunyai keyakinan pada tahap ini. Macam mana Tuhan kata dalam Quran, macam tu aku percaya. Dan tiada aku bid'ah daripada diri aku akan satu. Dan aku sekali-kali tidak akan bid'ah, yang ni tidak akan mereka-reka satu benda pun daripada diri aku. Ni hak aku duk habang ni, hak Allah suruh habang. Kau kata aku nak reka bid'ah, aku nak pergi reka-reka benda-benda, tak ada. Lagu mana Tuhan suruh habang, lagu tu aku habang. Nabi kata, mereka-reka tak ada langsung. Kita hari ni, mereka ni bagi kat kita. Mereka dengan merepek semua cukup. Nabi, dia lagu macam mana Tuhan habang, lagu tu dia buat. Tambah ada, kurang ada, apa ada. Ikut macam tu aja. Firman Allah, wa ma ana illa nadhirum mubin. Dan tiada aku melainkan menakut, yakni memberi peringatan yang nyata akan yang tiada beriman dengan neraka. Nabi kata, aku menjadi nazir, menjadi pemberi amaran. Aku habang apa yang Tuhan suruh habang. Dan aku beritahu dekat hampa, hampa tak mau ikut, hampa susah. Awal-awal aku beritahu benda ni. Firman Allah, qul ara'aytum in kana min indillahi wa kafartum bih wa syahida syahidun min bani Israel ala mithlih
fa'amana wastakbartum. Kata olehmu ya Muhammad bagi kafir-kafir, jika ada Quran itu sebenar turun dari sisi Allah, sedangkan kufur kamu dengan dia, dengan kata sihir ataupun perbuatan rekaan Muhammad, sedangkan naik saksi oleh saksi daripada Bani Israel iaitu Abdullah bin Salam, ataupun naik saksi akan Nabi Musa atas umpamanya Quran sebenar daripada Allah, maka beriman dia, yakni saksi beriman, dan takbur kamu daripada iman, apa hal dengan kamu? Allah Subhanahu wa ta'ala suruh Nabi Muhammad berkata dekat orang kafir Quraisy ni, apa hal dengan hampa ni? Orang alim daripada kalangan Bani Israel iaitu Abdullah bin Salam, dia alim kitab Taurat. Dia yang alim kitab Taurat, dia mengaku kata akan lahir seorang Nabi untuk memimpin umat akhir zaman, dan Nabi itu nama dia Muhammad. Satu orang Bani Israel yang alim boleh percaya, yang hampa tak percaya ni pasal apa? Allah suruh Nabi Muhammad pergi kata lagu ni dekat kafir Quraisy. Hampa mengaku kata dulu ada satu Nabi, nama Nabi itu Nabi Musa, dan Allah turun dekat dia kitab Taurat. Hampa mengaku kata Nabi Musa ada bagi tahu dalam Taurat ada sebut tentang kebangkitan Nabi akhir zaman iaitu Nabi Muhammad. Hampa mengaku benda tu, tapi bila aku bangkit hampa tak percaya. Apa hal dengan hampa ni? Lagu tu. Apa hal dengan hampa ni? Kita ni tuan-tuan yang kata manusia ni lagu tu lah. Lah ni tuan-tuan, kalau kita tanya siapa tak percaya dekat Tuhan? Oh, tak ada. Semua orang percaya. Semua orang percaya. Tapi tindak tanduk, kelaku kelaya, nampak tak percaya. Tanya bila-bila masa buah abang kata Tuhan, percaya dekat Tuhan. Tapi tengok ke cakap, tengok ke tindak tanduk, tak percaya dekat Tuhan. Kalau betul dia percaya, dia tak cakap lagu tu. Kalau betul dia percaya, dia tak buat lagu tu. Sebenarnya dia tak percaya, maka kerana tu dia buat lagu tu, dia bercakap lagu tu. Semua ni malah kata tsunami di Aceh ni, macam mana mereka punya tahap keyakinan kepada Allah masa benda tu jadi, masa jadi tu. Lepas tu saya kira lah jadi gulai pula lah. Masa jadi tu macam mana keyakinan mereka. Ni keluar dalam internet ni cerita pasal budak Malaysia yang pergi belajar di Aceh, budak perempuan. Dia tulis, dia hantar masuk dalam internet untuk sebar merata laman web, keluar cerita dia ni. Dia cerita macam mana keadaan kejadian pada pagi tu, pagi kejadian. Dia kata macam biasa, mereka bangkit lepas sembahyang subuh jemaah semua, baca Quran sikit lah apa semua sikit, lepas tu duduk kerja-kerja di rumah lah, kemas-kemas rumah, lipat baju apa semua, budak perempuan. Lebih kurang pukul 8 pagi lebih, dia kata tahu dengar bunyi riuh rendah di luar. Bunyi riuh rendah dengan dia menjerit, lari, teriak budak, bunyi suara budak, suara orang tua bunyi. Saat lagi bunyi suara pak polisi, dia kata bunyi polis duk riuh, lari. Apa cerita ni? Dia kata dalam pada tu dia kata bergegang buku-buku duduk di rak ni jatuh tercabuk. Dia kata ni apa hal, ambil buh balik jatuh lagi. Duduk dengar di luar menjerit, buka pintu tengok manusia lari. Ni tak pernah tengok manusia lari macam tu. Serentak dengan tu dia kata dengar bunyi lagu guruh pula. Dia kata dengar bunyi lagu guruh, tapi bukan guruh, rupanya bunyi ayak duk mai. Ayak duk mai daripada laut tu, ayak duk mai tu bunyi macam guruh. Dia kata ayak tu bunyi macam guruh. Dia duk rompuh bangunan, dia duk rompuh kereta, dia duk rompuh pokok, dia duk rompuh orang, dia duk rompuh menatang. Bunyi tu macam guruh bunyi. Dia kata dia pun tak ingat apa ada. Dia kata terus capai beg, dalam tu ada pasport, ada duit 2-3, pegang lari. Dia kata masa tu dia kata yang peliknya manusia lari tuju ke arah satu masjid. Tuan-tuan tengok tuan-tuan, apa pengajaran kita ambil dekat tu? Manusia ni bila dia main macam ni punya keadaan, nampak masjid. Nampak masjid. Lepas kejadian ni, kalau ada kesempatan turun pergi tengok, penuhlah masjid semayang. Tak ada balik. Tapi bila jadi ni masjid lah.
Maknanya apa tuan-tuan? Maknanya manusia dia tak boleh tipu hati kecil dia. Hati kecil dia kok mana pun dia cari Tuhan. Bila dia kena sakit ya Allah terus. Dia orang semayang ke, dia orang tak semayang ke, dia jenis orang taat ke, dia jenis orang derhaka Tuhan ke apa ke, bila sakit dia Allah itu tabik di mulut. Maksud dia apa? Bamer manusia, hati kecil manusia punya inner feeling. Orang Budi kata kira bergantung dengan Tuhan. Dia pakat terpa pergi masjid, dia kata ayang dah amat kau belakang tu, lari dia kata. Masa tu dia kata betul nafsi dia kata. Budak ni budak mengaji agama di sana. Dia kata hati masa tu duk ingat satu ya, kiamat ke hari ni? Kiamat ke hari ni? Dia kata. Keadaan hak duk jadi tu, kiamat dah tu. Bila sampai di pintu masjid, dia kata ni duk berebut masuk, 1000 orang nak masuk pintu yang boleh muat 4 orang sekali masuk ni. Bayangkan. Dia kata masa tu jatuh bermakna kena pijak, bermakna mati. Tu duk berebut nak masuk dalam masjid tu, tolak ni tak tahulah lebih kuat orang tolak ni daripada ombak hadut main tu. Tolak ni. Dia kata duk bunyi tulang patah ni, dia kata duk dengar di telinga. Jatuh ya perang kena pijak, jatuh ya perang kena pijak. Kita duk baca tulisan dia, budak ni pun dia pandai tulis. Kita duk baca tu macam kita boleh bayangkan macam mana jadi. Walaupun bayangan kita tu mungkin 40% saja daripada kejadian sebenar. Masuk dalam masjid ni, dia kata tak apa lama, dia kata ayang duk main ni apa semua, dengan duk lamun tengok kubah masjid duk bergegang macam nak jatuh. Dia kata duk fikir pula kalau jatuh yang tu pula, dia kata hak dalam ni pun jadi pasal juga. Dia tulis dalam tu. Dia kata tak lama lepas tu, dia kata dalam masjid tu bau busuk hancin. Dia kata rupa-rupanya bukan sikit hak ada dalam masjid tu yang terkencin, yang terkincit, yang ni terkejut benda jadi duk lari ni. Terkincit ni sikit tuan-tuan. Hari kiamat Tuhan kata apa? Wattada'u kullu zati hamlin hamlaha. Bila jadi aja kiamat ni, orang perempuan yang hamil, yang duk mengandung ni, terberanak kandungannya. Lagi dahsyat. Ini dia tuan-tuan, yang dikatakan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan tunggu sampai macam tu Tuhan buat mai baru hati kita nak kata Allahu Rabbuna, Allah Tuhan kami. Jangan. Kita jangan jadi macam Firaun sampai ke ujung nyawa. Hati ingat satu aja, nak bunuh Musa. Sampai ke ujung nyawa. Hambat Nabi Musa ni masuk laut, mereka pun masuk laut. Nabi Musa naik atas darat, mereka duduk ada tengah laut. Tiba-tiba Allah tangkup laut tu. Bila tangkup tu, dalam duk nyawa di ujung, nyawa di garah-garah ni, baru kata aku beriman dengan Tuhan Musa. Terlambatlah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita bila baca tafsir ni, pengajaran ni ya Allah, melimpah-limpah ruah pengajaran ni. Cuma orang yang hati dia Allah buka, dia dapat pengajaran. Orang yang Allah tak buka hati, tak ada pengajaran bagi dia. Na'udzubillah min dzalik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bani Israel boleh terima Nabi Muhammad Nabi akhir zaman, dan demikian juga Nabi Allah Musa alaihi salam awal-awal dah bagi tahu Nabi Muhammad Nabi akhir zaman. Firman Allah, innallaha la yahdil qaumadz zalimin, bahwasanya Allah Taala tiada hidayah ia akan kaum kafir kepada jalan agama yang sebenar. Firman Allah, wa qala allazina kafaru lil ladzina amanu, dan kata segala orang kafir kepada segala orang yang beriman, law kana khairan ma sabaquna ilaihi. Cuba cakap pandai lagi. Kata orang kafir kepada orang beriman, jika ada barang yang didatangkan oleh Muhammad daripada agama dan daripada Quran itu benda kebajikan, benda baik, benda betul, nescaya tiada dahulu mereka itu akan kami kepadanya. Tentu kami dapat dahulu kerana kami orang mulia, kami orang kaya, mereka itu orang miskin dan orang hina. Dia kata apa? Dia kata kalau Nabi Muhammad ni, kalau Muhammad yang hampa kata Nabi, kalau Muhammad yang hampa kata duk terima wahyu Tuhan ni, kalau Muhammad ni betul Nabi sungguh, kalau yang Muhammad terima tu betul wahyu daripada Tuhan, bukan hampa yang nak ikut dia, kami ni nanti ikut dia, pasal kami ni orang cerdik.
Sembang lagu tu, sembang takabur. Kalau hak Muhammad bawa tu betul, bukan hampa yang mula ikut. Hampa ni orang bodoh. Kami ni orang cerdik ni, kami yang akan ikut dulu. Sebab kami orang cerdik, kami boleh nilai baik buruk, kami boleh nilai betul dengan tak betul. Kalau Muhammad betul, kami dah kata betul lama dah, kami dah ikut dia lama dah. Kami tak ikut ni pasal apa? Pasal Muhammad tak betul, dia kata. Tuan-tuan, oh, cakap pandai macam ni, sampai lah dah ni. Sampai lah dah, cakap pandai, cukup pandai. Cakap angkut mana boleh kilas peruk-perak tumpah gitu lah. Cakap pandai. Sayang, cakap pandai yang merugikan diri sendiri. Ini berlaku sejak daripada zaman Nabi SAW. Maka kata perkataan ini oleh Arab Banu Amir dan juga Ghatfan dan juga Asad dan juga Ashja' ketika Islam Arab Juhainah dan Muzinah dan Aslam dan Ghifar. Ini hak suku-suku yang dia sebut kemudian ini kira Arab kasta rendahnya. Bila beriman puak-puak ni, puak-puak Juhainah, puak-puak Muzinah, puak-puak Aslam, puak-puak Ghifar, ini Arab hak suku bawah punya. Bila puak-puak ni masuk Islam, anu hak suku atas anu, hak Banu Amir, hak Ghatfan, hak Asad, hak Ashja', ni hak suku-suku atas ni, depa pandang hina dekat geng-geng ni. Dia kata Muhammad ni bawa benda tak betul. Pasal tu kami tak ikut dia. Orang hak bodoh macam hampa ikut. Dia kata begitu. Ada tuan-tuan Arab daripada suku Quraisy. Suku Quraisy ni suku Nabi lah, ni suku tinggi punya. Depa dulu bila mai perintah haji, Nabi memerintahkan orang Islam pergi wukuf di Arafah. Depa tak pergi Arafah. Depa duduk di Muzdalifah. Depa tak pergi tu tempat wukuf di Arafah tu, depa tak pergi. Depa nak duduk di Muzdalifah. Dan suku yang nak duduk di Muzdalifah ni ialah suku yang dipanggil Humus. Alif Lam Ha Mim Sin. Humus. Al-Humus ini suku yang tinggi di dalam kalangan Quraisy. Depa rasa depa ni ada sikit tinggi, depa tak boleh bercampur dengan orang bawah-bawah ni. Maka orang-orang ni semua hampa nak pergi wukuf di Arafah, hampa pergi. Kami tak ni. Pasal apa? Pasal kami Humus. Kami mulia punya orang. Nabi SAW marah mereka ni sehingga Allah pun tegur keangkuhan mereka ni. Islam dah, geng ni Islam dah, tapi duk jaga tu, duk jaga, tak mahu nak pergi campur dengan puak bawah ni. Ini sifat yang Islam tak mahu ni. Lah ni mesti matilah jadi aku tu. Dan tengok dia keluar dalam TV langsung abang dia keluar. Ada satu tempat wukuf untuk orang-orang elit. Dia buat wukuf berkonsepkan gazebo. Ada lagu tu punya wukuf gazebo dia panggil. Ada buat dengan apa ni, umbrella, payung, bangku keliling, lalu ada fresh orange duk kena, ada waiter duk main hantar ayam pakai apa, pakai baju putih, five star punya standard. Wukuf di Arafah sudah ada standard itu. Dan dia kenakan bayaran paling murah. Kalau duit Malaysia 25,000 dan dia boleh pergi mencicah sampai 60,000 ringgit untuk pakej haji, haji gazebo dia panggil. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, keluar ni baru ni keluar ni. Dalam Astro ada keluar, dalam Astro ada keluar tunjuk keadaan depa punya wukuf ni. Begitu punya standard duduk. Kacau tuan-tuan. Inilah manusia tuan-tuan, inilah manusia. Dia tak tahu mati kain kapan tu tuan. Tak boleh nak pakai kain batik Jawa pun tak mahu. Kain kapan putih itu tetap yang paling afdal. Ada duit banyak nak bungkus cara apa nak bubur, buatlah, tak ada salah apa. Kalau tak mau kafan dengan kain putih, nak kafan dengan kain batik apa, tak ada salah apa. Tak ada salah apa. Cumanya tetap tidak afdal. Tetap yang afdalnya hak kain putih murah tu. Yang tu yang afdal. Lagi cepat reput, lagi afdal. Nampak? Itu dia muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, wa idh lam yahtadu bih. Dan ketika itu tiada dapat hidayah mereka itu dengannya, yakni dengan Quran. Quran mai dalam bahasa dia. Dia celek-celek mata, itulah bahasa yang dia duk guna, faham cakap, daripada nak kena susu, daripada nak kena habang kata lapar, nak makan nak apa, cakap bahasa tu lah Allah buat turun Quran bahasa tu.
Tiba-tiba Quran turun, dia buat tak faham. Malang bagi mereka ni. Fasayaquluna hadza ifkun qadim. Maka lagi berkata mereka itu, ini Quran yang dibawa oleh Muhammad itu bohong lama, sejak daripada dulu kala lagi. Dia kata ini semua cerita lama, cerita bohong lama. Lah macam ni lah, daripada sampai cerita kat kami lagi bagus. Benda ni kami bukan baru dengar, kami dah dengar lama dah. Kami pun tak ada masa nak dengar 2-3 kali. Sembang sombong macam tu. Firman Allah, wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahmah. Dan daripada dahulu Quran itu sudah ada kitab Nabi Musa, iaitu Taurat, ikutan dan rahmah bagi segala orang yang beriman dengan dia. Tuhan kata, sedangkan sebelum turun Quran sudah ada Taurat, sudah ada Injil, sudah ada Zabur, sudah ada suhuf yang diturunkan kepada beberapa Nabi. Bukan mereka tak tahu tentang wujudnya Nabi dan tentang turunnya kitab-kitab daripada samawi, daripada langit. Bukan mereka tak tahu, tapi saja buat-buat tak tahu. Maka Allah marah sungguh dengan orang macam ni. Wa hadza kitabun musaddiqun lisanan arabiyyah. Dan ini Quran adalah kitab yang membenar bagi segala kitab yang dahulu daripadanya, bahkan berbahasa Arab. Quran turun sekali-kali, Quran tak kata Injil tak betul. Quran turun sekali-kali, Quran tidak kata Zabur, Taurat, Suhuf, ni semua tak betul. Quran sekali-kali tak kata kitab yang turun sebelum tu tak betul. Cuma bila turun Quran, kena ikut Quran, kena tinggal kitab-kitab tu semua. Sebab apa? Sebab Quran lebih lengkap daripada kitab-kitab tu. Kalau sudah ada yang lengkap, buat apa pergi pakai yang kurang lengkap? Maka bila turun Quran, maka pakai Quran. Tapi Quran tidak kata Injil tak betul, Quran tidak kata Zabur tak betul, Quran tidak kata Taurat tak betul. Bahkan Quran turun musaddiqun, dia membenarkan kitab-kitab yang dahulu, lisanan arabiyyah. Bahkan Quran turun dalam bahasa Arab. Liyunziral ladzina zalamu, supaya menakuti akan segala kafir musyrikin Makkah daripada sembah asnam dengan neraka. Dan Quran bagi tahu, siapa tetap memilih untuk nak sembah berhala, dia akan kena neraka esok. Kerana Al-Quran bahasa mereka itu. Wa busyra lil muhsinin, dan iaitu Quran itu menyuka bagi segala orang yang mukmin dengan syurga. Quran bagi tahu dah, apa pun tak minta. Quran bukan nak minta bagi orang yang ikut dia jadi susah, tapi Quran nak minta supaya orang yang ikut dia ni hidupnya lebih teratur, lebih tenang, lebih tenteram. Bahkan di akhirat dia dijanjikan keselesaan di dalam syurga. Itu saja yang Quran nak bagi tahu. Ni kakak saya pergi Mekah ni musim haji ni. 3 hari lepas dia hantar SMS ni. Dia kata kami berkesempatan pergi ke Jeddah. Berkesempatan pergi ke Jeddah. Dan hari ini dalam sejarah, dia tulis dalam SMS tu, kami juga berkesempatan melihat bagaimana hukum qisas dijalankan. Ada satu kisah jadi di di Saudi dalam musim haji baru ni. Kisah pancung ni. Dia kata hari ini dalam sejarah, tak mungkin lah lepas ni, tak mungkin lah nak dapat tengok hukum qisas dilaksanakan. Saudi sampailah qisas dilaksanakan, dan hukum haddus sirqah, mencuri potong tangan, semua dilaksanakan di Saudi. Tapi tak sewenang-wenang. Saya kata hang ni, ada orang nampak kata hang pergi mencuri apa nak potong tak? Penghakiman sangat teliti. Kerana kaedah di dalam hukum Islam dia kata apa? Idra'ul hudud bisyubhat. Apabila ada unsur-unsur syubhat, kabur, samar-samar, maka menghindari pelaksanaan hudud itu lebih baik daripada dilaksanakan dalam keadaan yang syubhat. Kalau nampak samar-samar, saksi yang ditampilkan pun nampak dia ni pun garbus punya, kalang kabut punya kaki dan sebagainya, tangan orang itu tak akan dipotong. Islam melaksanakan hukum bukan kerana nak menghukum, tapi kerana nak menjamin keamanan. Itu falsafah hukum Islam. Bukan syok nak potong tangan orang, bukan syok nak pancung orang, bukan syok nak rejam orang dengan batu, bukan syok. Itu cerita dia, bukan syok. Tetapi nak laksanakan benda ni pasal apa? Pasal ini perintah Allah. Itu nombor satu. Yang kedua pasal apa? Pasal apabila dilaksanakan, pasti keamanan akan terlaksana di muka bumi. Itu matlamat dia begitu. Tapi Saudi dia masih melaksanakan
Apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, dalam hadis dilaksanakan. Firman Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu, bahawa segala mereka yang berkata mereka itu Rabbuna Allah, Tuhan kami Allah, tiada Tuhan selain dia, kemudian tetap mereka itu atas mengerjakan apa yang disuruh dan tinggal apa yang ditegah, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, maka tidak takut atas mereka itu dan tidaklah mereka itu berduka cita. Tuhan, ayat dia cukup cantik. Tuhan kata siapa pun apabila dia kata Rabbuna Allah, Tuhan kami Allah, summa istaqamu, bukan kata saja, dia buktikan dengan istiqamah dia. Dia tetap dengan pegangan Islam dia. Lalu keluar ada orang forward mai satu email dekat saya, cerita satu pelajar Malaysia, dia mengaji di USA, murtad. Dah murtad sudah, pergi bagi ucapan pula di depan pelajar-pelajar lain orang putih apa semua di universiti dia. Bagi satu ucapan pula. Dalam ni internet keluar sekali dengan dia punya audio. Ucapan dia tu dapat kita dengar melalui real player. Kita pakai audio boleh dengar ucapan dia. Dia memperkenalkan diri dia, nama dia apa dia daripada Malaysia, apa dia cakap orang putih lah. Daripada keluarga yang macam mana, ada 12 beradik, dia anak yang keberapa, apa semua cerita habis semua. Habis dia kata dia ni dibesarkan dalam sebuah keluarga Islam. Dia kata apa semua, walaupun bapak dia, mak dia ni semua kelang kabut punya kaki, bapak dia dengan kaki alkohol, kaki minum arak. Dia kata mabuk, balik rumah pukul anak pinak bini, pukul dan sebagainya. Dia kata dia hidup di dalam kesempitan dan kesengsaraan apa semua. Last dia buat kesimpulan, dia kata Tuhan salah dalam hal ni. Pasal Tuhan takdirkan keluarga dia jadi macam tu, Tuhan salah, dia kata. Jadi bila dia mai di Amerika mengaji, dia kata dia dapat perkenalan dengan kawan-kawan duduk sama mengaji ni, orang putih Amerika. Mereka ni semua orang-orang yang committed dengan Kristian. Mereka ni mai duduk pujuk dia, duduk cakap kat dia, duduk abang tak boleh macam ni, macam ni, macam ni. Tuhan kita hak sebenar sayang kat kita, mereka masuk macam tu. Tuhan kita hak sebenar, dia kata hak sebenar, mana bukan Allah lah, hak sebenar ni ada satu, Tuhan ni sayang kita. Cerita ni baca petikkan Bible bagi kat dia dan sebagainya. Dia kata, dia bagi tahu, dia kata it is not easy for me, dia kata untuk bukan senang bagi saya untuk nak tinggal agama Islam, walaupun dia tak setara mana beramal, tapi dia membesar dalam keluarga Islam, pernah dia ajak baca Quran dan sebagainya. Bukan senang nak buat keputusan tinggal agama Islam, nak pergi ikut ni. Dia kata tapi boleh kerana lama masa ambil berkenalan dengan mereka ni, dia kata ternyata mereka ni betul. Dia kata habis dia cakap ya 4-5 patah, dia tepuk tangan. Dia cakap ya 4-5 patah, dia tepuk tangan. Dia cakap 4-5 patah, dia tepuk tangan. Dia tunjuk, dia support dia pasal dia tinggal agama dia. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saya satu saja bila dengar yang ni, satu aja, takut tuan-tuan, takut pasal anak kita duk membesar. Anak kita duk besar. Hari ni hari malang bagi keluarga dia. Tuan-tuan jangan kata hari malang ni tak boleh mengenai mana-mana keluarga di kalangan kita. Jadi ini masa dia tolong anak-anak ni, tolong tengok bagi lebih sikit. Tolong tengok bagi lebih sikit. Agama ni praktis dalam rumah. Praktis. Semayang subuh semua kena bangkit. Semayang subuh. Pastikan tak ada seorang pun anak duk buat lari nak semayang. Contohkan kita ni kepada anak-anak kita. Tunjuk di mata anak-anak kita, kita berpegang dengan agama, keluarga kita tenteram dan bahagia. Tunjuk yang tu. Biar anak kita ni, benda ni dia tak boleh lupa. Dia tak boleh lupa dia. Mak dia, ayah dia hidup cukup kuat berpegang pada agama, dan dia rasa kebahagiaan dalam rumah kita. Hak tu nak kena tunjuk. Anak kita tu, kita mau dia bangga dengan kita. Dia bangga kita jadi ayah dia. Dia bangga. Tengah malam pun orang tanya, dia habaq kita ayah dia. Dia bangga kita pasal apa? Pasal kita praktis Islam. Bila kita praktis Islam betul punya, tentu punya rumah tangga bahagia. Tentu punya. Kita percayalah benda ni. Hak duk jadi kelang kabut ni, walaupun pak pakai kepiah putih duk taruh janggut, tapi rumah duk jadi kelang kabut ni sebenarnya tak ikut betul. Ikut tahu janggut je. Tapi banyak benda tak betul. Itu sebab anak saya jadi tak selesa dalam rumah dia. Kalau dia ikut betul, tak jadi macam tu.
Bila duk nampak rumah tangga kita duk berkocak satu macam, dia crack sana, dia crack sini, kita kena muhasabah balik. Tang mana tak kena kita ni? Tang mana tak kena kita ni? Sampai pergi jadi macam ni. Mesti ada tak kena tang mana. Mesti ada. Tak mungkin apabila kita betul-betul ikut Islam pergi jadi macam ni. Tak mungkin. Bila jadi bukan salah Islam, salah kita. Kita ambil tak kena. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jangan sampai anak kita dia tak suka kita, dia protes rumah tangga kita sampai ke peringkat dia tinggal agama. Punca kita dia tinggal agama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam dia bagi ucapan tu, dia selit satu, dia kata apa tuan-tuan? Dia kata, you know, I love my father. Dia kata, ulang, dia kata begitu. I love my father. Sebab saya masa tu. Maknanya anak dengan mak dengan ayah ni tuan-tuan, kontak tu ada. Dia punya kontak point tu ada. Dia tak suka ayah dia pasal minum arak balik tu pukul mak dia depan mata dia. Dia tak suka pun ayah dia. Dia kata I love my father. Dia kata masa tu orang tak tepuk, orang tak sorak pakai sengak lagi semua. Maknanya ada lagi ruang tu ada lagi. Katalah bapak dia ni, katalah ayah dia ni dah berhenti dah semua arak-arak semua, balik kepada Islam. Saya sangat percaya kalau ayah dia pergi jumpa dia balik, cakap balik dengan dia, dia boleh balik dekat Islam balik. Pasal apa? Pasal ada yang tu dalam hati dia ada. Dia kata I love my father. Dia kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tuan-tuan, takut tuan-tuan. Benda-benda macam ni takut. Ini kita duk baca tafsir ni, kita nak kena tengok benda-benda macam ni. Kalau betul-betul kita ni qalu rabbuna Allah, kita kata Allah Tuhan kita, summa istaqamu, kemudian kita istiqamah atas jalan agama, betul-betul ikut agama, Tuhan kata apa? Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang yang betul-betul ikut agama, ikut betul, dia tak payah takut apa, dan dia tak payah duka cita. Di waktu manusia semua takut di padang mahsyar esok, di waktu manusia dalam keadaan duka cita gundah gulana di padang mahsyar esok, dia kalau di atas dunia dulu dia betul-betul istiqamah dengan agama, waktu tu dia tak payah takut, sebab Allah akan lindungi dia. Ulaika ashabul jannah khalidina fiha. Bermula mereka itu segala orang yang empunya syurga, hal keadaan kekal mereka di dalamnya. Tuhan bagi satu jaminan, Tuhan bagi satu garanti, bukan waranti, garanti. Allah ni pun dia dua, ada satu waranti, ada satu garanti. Dululah zaman kita dulu kalau beli barang elektrik apa semua, dia bagi garanti. Kalau barang tu rosak, dia hantar bagi hak baru satu balik mai. Itu garanti. Lah ni tak ada garanti, lah ni waranti. Lah kita beli balik mai pasang-pasang tak boleh pakai rosak. Kita pergi balik kat dia, oh dia kata tak apa, kita hantar repair. Tak kena duit. Tapi barang tu kita kata siapa aku tak pakai apa lagi, aku mau hak baru satu. Oh dia kata encik, ini bukan garanti, ini waranti. Kita kata garanti, waranti, aku tak tahu aku hantar hampir pusat serenti lagi, kita buat gila lagu tu. Baru dia pun takut, dia bagi hak baru satu lagi. Kan kita mana nak beritahu waranti garanti apa, aku bayar duit aku mau barang baru, kita dah buat gila lagu tu, dia ejah juga lah bagi kat kita. Kan? Ini satu. Tapi Allah Subhanahu wa taala, Allah dia bagi garanti. Kalau hampa qalu rabbuna Allah, hampa kata Tuhan kami Allah, summa istaqamu, hampa istiqamah atas jalan agama, aku bagi garanti, hampa masuk syurga, hampa kekal dalam syurga selama-lama. Garanti Tuhan bagi kat kita. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Balasan dengan barang yang ada mereka itu berbuat amal mereka itu. Tuhan janji balasan baik kepada orang yang baik-baik. Wallahu a'lam. Lepas ni kita masuk wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Lepas ni dia akan main satu tajuk cerita tentang wajib hormat ibu bapa. Tentang dalam Quran ni tak tahu berapa banyak ayat ni. Ayat cerita tentang wajib kita hormat ibu bapa kita. InsyaAllah bulan depan kita sambung ayat. Tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim.
إلا اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم. رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.